Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria, yang berbahagia insya-Allah ini, iaitu 19 hari bulan 5 2022. Kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca iaitu bermula ayat 74. Ayat 74 sampai 80. Tajuk yang kita akan bincang ini tentang keadaan orang-orang mujrimin, iaitulah orang kafir dalam neraka, dalam azab neraka yang kekal, dan mereka juga membuat rayuan minta nak mati. Kalau mati habislah, selamatlah dia kan. Kemudian Allah Ta'ala cela mereka di atas kerah kepala, tak dengar kata, tak mau ikut dakwah Nabi, maka itulah balasannya. Jadi para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 1080. 1080. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Balik kita kepada ayat 74. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa dengan kekufurannya kekal selama-lamanya dalam azab seksa neraka jahannam. Allah, na'udzubillah. Para pelajar sekalian, kita tengok kepada munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas, siri yang lepas,
Allah nyatakan wa'ad. Wa'adun maknanya janji baik syurga kepada siapa? Kepada orang-orang muttaqin. Kita pun telah berdoa dan kita berdoa lagi pada kali ini, Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang bertakwa, orang yang layak ke syurga-Mu ya Rabb. Kemudian ayat ini mengikut tartib Quran, begitulah suasana. Bila dia sebut wa'ad, ardafahu bil wa'id, maka diikuti dengan apa? Dengan janji azab kepada siapa? Kepada orang-orang yang tak dengar kata, orang yang kerah kepala, orang yang tak mau beriman. Ataupun beriman tapi langgar SOP, pergi buat maksiat contohnya. Maka itulah uslub Quran. Bila dia sebut tentang nikmat ahli syurga, disebut pula azab ahli neraka. Maka ayat ini dia panggil kumpulan kedua. Puak-puak kiri. Kiri ini orang-orang ahli neraka, na'udzubillah. Ayat 74 yang kita baca ni, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Ay innal ladzina ajramu fid dunya bil kufri wa takdzibi rusulihi wa isyani amrihi. Sesungguhnya orang-orang yang jahat di atas dunia dulu dengan melakukan kekufuran, dia baik dengan orang. Dia tak tampak orang, dia tak tipu orang, tapi dia tak baik dengan Tuhan. Ataupun dia mendustakan Rasul-Rasul. Rasul bawa mari Quran, bawa mari hadis sunnah, tak mau pakai. Mereka telah menderhakai arahan Allah, menderhakai arahan Nabi SAW. Apa jadi? Fi azabi jahannam makisuna abada. Mereka duduk dalam neraka Jahannam kekal selama-lamanya, wal'iyazbillah. Satu, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. La yufattaru ay la yukhaffafu anhum al-azab walau sa'atan wahidah. Tidak diringankan azab itu daripada mereka, dan mereka tinggal menderitainya dengan berputus asa daripada mendapat sebarang pertolongan. Mublisun dia panggil al-iblas, maknanya tak ada harapan dah lah. Kita duduk sini ni tak ada siapa nak tolong dah. Tak ada siapa nak bantu. Tidak ada siapa yang akan menarik keluar daripada neraka. Mana dia tak habis dah. Dia panggil iblas dengan makna kecewa dah. Tak ada. Tak mikir dah orang nak tolong dia. Sebab dia kufur. Dia sudah nampak yang benar. Dia nampak dia bersalah. Atas dunia ni masing-masing boleh berkerah kepala. Nah, masing-masing kata. Sebab itulah kita kata para pendakwah yang nak buat takrib al-adyan, nak toleransi dengan agama-agama lain untuk keharmonian masyarakat, tidak salah. Boleh buat. Tetapi perlu memberi penjelasan kepada masyarakat. Kita pergi jumpa mereka, tapi kita tetap dengan pendirian kita bahawa inna ad-dina indallah al-Islam. Jangan muyuk, jangan terlalu lunak sangat. Tak jumpa dengan ketua-ketua agama lain, boleh berpimpin tangan, bersenyum mesra. Nanti puak-puak orang-orang, anak-anak orang Islam yang tak faham ni, dia kata tak apa, semua agama baik belaka. La, tidak ada wahdatul adyan, yang adanya dinul Islam. Kena jelas. Jadi para pendakwah kena perjelaskan kepada masyarakat. Pendakwah tu fahamlah, tapi orang lain tu, untuk masyarakat tu penting. Nanti asyik duduk keluar gambar, hari ni dengan padri, esok dengan Tok Cha,
lusa dengan ketua-ketua Tok Sami contohnya, nampak mesra molek, nampak happy sangat, hati-hatilah kita bimbang kesan dia kepada anak-anak muda yang tidak memahami tentang akidah yang benar. Allahul musta'an. Maka di sini puak-puak kafir dia kata mublisun ay al-iblas ayisun. Mereka sudah tidak meletakkan pengharapan untuk nak keluar daripada neraka sebab dia tahu jenayah yang mereka lakukan. Ayat 76, wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Dan kami tidak menganiayai mereka, akan tetapi merekalah yang menganiayai diri sendiri. Ini ayat ini jelas kepada kita bahawa dia panggil munasabatul ayah. Munasabatul ayat, ayat ini duduk di celah-celah. Bila Allah Ta'ala cerita tentang ahwal al-mujrimin, Allah nyatakan kedudukan puak-puak kafir, mujrim, musyrik, untuk menyatakan bahawa setimpal, padan mereka diazab begitu rupa. Mereka kekal dalam neraka sebab di atas dunia ni dia kekal dengan kesyirikannya, tak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala juga meletakkan bahawa penafian, jangan lagi duduk berangan-angan Tuhan akan ampun, Allah Ta'ala akan maaf. Kelak Allah Ta'ala tidak maaf segala perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi diberi keampunan kepada dosa lain daripada syirik. Ni musyrik masuk neraka. Maka dia tidak ada harapan lagi untuk keluar. Kafir. Tetapi seorang ni Islam masuk neraka dengan sebab maksiat. Tapi dia beriman, aslul iman waqara fil qalbi. Asal iman dalam hati dia ada. Tapi dia derhaka, dia maksiat, dia pergi buat benda-benda yang tak baik. Riba pun dia ambil, rasuah pun dia beri. Zina pun dia terjebak contohnya, minum arak sekali-sekala. Maka orang ni akan diazab. Tapi Allah kata, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih lagi meletakkan bahawa keampunan itu diberi. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Setelah mereka dibakar, setelah mereka dibersihkan, diazab dengan sebab dosa-dosa mereka, kita kata wal'iyazbillah. Kita yang beriman, kita yang duduk mengaji ni, jangan bermudah-mudah dengan dosa dan maksiat. Kalau kita berdosa, terjebak dengan benda dosa mungkar, langsung kita bertaubat. Rabbighfirli wa tub alayya. Sahabat duk kira Nabi kita satu majlis saja 70-100 kali Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Itu Nabi yang tak berdosa ajar kepada kita cara nak menggerakkan lidah untuk beristighfar dan bertaubat. Kita yang berdosa ni pula istighfar tu pun tak ingat. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ana minta admin sahabat kita ni tolong buat istighfar Nabi. Kita buat poster, buat apa? Tuan-tuan boleh ambil poster-poster ni di Facebook Abu Anas. Kalau nak yang terkumpul setempat, senang. Cari Facebook Yayasan Pondok. Dalam bab poster dakwah ni tersusun di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan mudah untuk kita menyampaikan maklumat ringkas. Kata orang biar ringkas tapi sampai. Alhamdulillah. Maka dalam ayat ini Allah kata, kami tak zalim pada puak dia. Allah Ta'ala tidak zalim kepada orang-orang yang kafir. Tetapi mereka sendiri zalamu anfusahum fid dunya bisyirki billah. Mereka yang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri dengan apa? Dengan melakukan syirik terhadap Allah. Satu. Wa juhudihim ayatihi, dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa takzibihim rusulah, mereka mendusta rasul-rasul Allah. Wa isyanihim li amrihi, mereka derhaka kepada arahan-arahan Allah.
dan juga arahan Rasul. Maka orang ni kata di dalam ayat surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Orang yang paling besar kezalimannya iaitulah orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Syirik adalah merupakan kezaliman yang terbesar. Zalim dari sudut akidah. Walaupun orang ni nampak tak ada zalim, apa dia? Dia baik ya dia. Happy. Baik orang. Charity dia punya badan NGO kebajikan dia kuat. Tapi silap langkah dia, mereka melakukan kezaliman dengan melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan sekali-kali terjebak dengan segala bentuk kesyirikan. Kita orang Islam ni yang kita takut syirkul khafi, syirik yang tersembunyi yang ada dalam hati. Syirik besar ni sembah berhala, sembah kayu tu tak dah, insya-Allah. Tapi syirik khafi, riya, takabur, berasa kita sempurna, orang lain tu kodi belaka. Hati-hati, main dengan perangkap syaitan. Syaitan dia tak tinggal. Apa saja yang dia boleh gomo, dia boleh lantak untuk nak memesongkan kita, merusakkan ibadat kita, dia akan jalan. Baik. Ulama kalau dalam bahasa Arab dia panggil macam ayat 76 ni macam jumlah mu'taridah. Mana satu jumlah selingan cerita orang kafir dan neraka, kemudian Allah nyatakan sebab-sebab kenapa mereka diazab. Sebab mereka syirik, mereka kufur, mereka melakukan kezaliman, itu puncanya mereka diazab. Baik, ayat 77 kita balik semula kepada keadaan puak kafir dalam neraka, wal iyazbillah. Jadi kafir ni bila tak tahan sangat kena azab, teruk sangat dah ni, mereka mula bercakap buka mulut, kata orang. Sebab dalam neraka, dalam di akhirat esok, lama masa, ada waktu dia tak boleh cakap, diam je. Ada waktu mereka buka mulut untuk bercakap. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut kepada kita orang-orang dalam neraka tu bisu tuli, itu satu tempat. Ayat ni menyebut tentang mereka bercakap. Jangan kata, macam mana ayat Quran ni bercanggah? Sekali cakap, tak bercakap, tak kecek. Sekali lagi bercakap pula, kita kata dah tengok tempat. Sekali hari ni kita nak dengar puak-puak ahli neraka bercakap. Setelah dia diam membisu, stres, orang panggil kecewa, tiba-tiba dia pun jumpa malaikat penjaga neraka mari bercakap. Tengok ayat 77. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Cakap puak dia. Ai wa nadal mujrimun wa hum finnar. Dan mereka, siapa dia mereka? Puak-puak kafir, ketika mereka dalam neraka, dalam keadaan azab yang begitu dahsyat, tiba-tiba mereka pergi jumpa Malik. Siapa dia Malik? Khazin nar. Malik tu penjaga neraka. Nama dia Malik. Kita duk dengar daripada budak dulu, ustaz kata Malik Zabaniyah. Ya, Zabaniyah. Pada Zabaniyah ada dalam Quran sebut. Tapi dalam ayat ni Tuhan kata Malik. Dia pun panggil ya Malik. Ketua malaikat penjaga neraka. Dia panggil dengan berkata, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Biarlah hendaknya Tuhan mematikan kami, kerana kami tidak tahan menderita. Kalau mati, mati pula, tak ada lah. Tak sakit lah dia je. Allah. Hei Malik, mintalah dengan Allah supaya matikan kami Malik. Berat dah ni. Nak kata apa? Untuk apa? Linastarih
supaya kami boleh rehat daripada azab yang sedang menimpa kami ini, ya Malik. Jadi ulama tafsir kata, qala al-mufassirun, ulama tafsir kata, yad'una malikan khazinan nar. Ahli-ahli neraka memanggil penjaga neraka, nama dia Malik, khazin, supaya Allah matikan dia. Liyaqdi ay liyumit, supaya matikan kami. Jadi kata di Ibnu Zaid, al-qada hahuna al-maut. Maknanya liyaqdi ay liyumit, matikan kami ya Malik. Tak tahan dah kami ni. Ada juga yang mengatakan mereka minta supaya malaikat itu minta dengan Allah Azza wa Jalla, ya Malik, hei Malik, tolonglah minta dengan Allah. Dia tahu Malik tak ada kuasa nak keluarkan dia. Tapi dia kata, Malik, mu tolonglah bagi tahu kepada Allah, kami nak mati. Tak mau dah ini. Malik kata apa? Malik ni backing. Malik Zabaniyah ni, Malik penjaga neraka ni backing. Malaikat yang backing, bengis. Marah dia. Dia kata apa? Tengok. Qala innakum makisun. Ajabahum Malikun khazinun nar biqaulihi. Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal dalam azab. Tidak ada kelepasan dengan apa cara sekalipun. Mu tak akan keluar daripada sini. Jadi tak usah duk rayu lah. Banyak cakap habis masa ya. Gih, masuk duduk diam di area neraka, tak usah duduk cakap banyak. Na'udzubillah. Banyak lagi ayat-ayat yang menyebut tentang mereka kekal dalam neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha. Dalam surah Taha Allah kata apa? Ayat 74. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Fa inna lahu jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Tulis Taha 74. Siapa yang datang bertemu Allah dalam keadaan mujrim dengan membawa dosa syirik, bagi dia neraka jahannam, la yamutu fiha. Mereka tak akan mati. Wala yahya, dan tidak juga hidup sebagai orang hidup yang rehat, tak ada. Hidup tapi hidup ahli neraka, na'udzubillah. Ahli-ahli tadabbur tanda lagi ayat lain yang berkaitan. Surah Fatir ayat 36. Surah Fatir ayat 36. Dan surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat 11 hingga 13. Surah Al-A'la ayat 11 hingga 13. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatar rajulaini atayani. Nabi bermimpi. Dua orang laki-laki mari jumpa dia. Bawa dia berjalan. Jalan masuk dalam syurga, masuk dalam neraka. Qala, dua malaikat tu, dia kata, alladhi yuqidun nar, hakmu tengok makhluk yang duduk nyalakan api tu, itu nama dia Malik khazinun nar. Malik penjaga neraka. Wa ana, aku ni yang bawa kamu dua orang ni, Jibril, wa hadza Mikail. Dua malaikat bawa Nabi pergi melawat dalam mimpi dia, dalam mimpi. Yang masalahnya hadis tu Nabi cerita mimpi dia. Mari ustaz-ustaz kita yang tak semak hadis, dia kata Nabi tengok malam Isra' dan Mi'raj. La, dari sudut fakta tak boleh. Kita nak tukar-tukar tarikh, kan? Nak tukar tempat tidak boleh. Sebab tu hadis ni ada disiplin yang kita kena terikat dengan dia. Jangan mudah-mudah.
Baik. Malaikat jawab apa? Qala innakum makisun. Kamu tak akan keluar selama-lama, duduklah kamu dalam tu. Hadis Samurah tadi rawahu al-Bukhari. Hadis Samurah yang Nabi melawat neraka tu. Allahu Akbar. Tanda ni pelajar dalam surah Al-Baqarah 167. Allah kata wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tak akan keluar selama-lama daripada neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Masya-Allah, na'udzubillah. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat yang ke-78. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Bagi menyatakan sebab mereka dibiarkan dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman. Tengok. Ini Allah nak nyatakan respon kepada permintaan dia nak tubik, nak keluar neraka. Malaikat kata, la innakum makithun. Kenapa kamu kena kekal dalam neraka? Tuhan jawab, laqad ji'nakum bil haqqi. Demi sesungguhnya kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu melalui Rasul kami. Ay laqad arsalna ilaikum rasulana bil haqqi. Kami dah sampaikan kepada kamu rasul-rasul kami dengan membawa kebenaran. Jadi siapa yang berkata? Laqad ji'nakum. Siapa cakap? Tulis sikit. Kata di Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata ayat ini kemungkinan daripada kata-kata Malik, kata-kata penjaga neraka kepada ahli neraka. Kepada ahli neraka. Ada juga yuhtamal, ada juga ulama tafsir kata tak, min qaulillahi ta'ala. Ayat ini daripada firman Allah Ta'ala kepada Quraisy. Kepada Quraisy, bahawa kamu semua hati-hati. Aku telah hantar kepada kamu Rasul. Dari kalangan kamu sendiri, kamu tak pakai juga, neraka kekal dalam. Tak apalah, yang pentingnya dua-dua pandangan itu sebagaimana kata ulama Abu Su'ud, dia kata ai laqad jinakum bil haqqi fid dunya, kami telah bawa kepada kamu dalam dunia ini dengan bawa rasul-rasul, menurunkan kitab. Kemudian di akhirat esok Allah Ta'ala kata kepada mereka, aku dah hantar kepada kamu rasul, kamu tak hirau juga. Alhamdulillah. Jadi pandangan ulama tafsir yang pelbagai itu menunjukkan luasnya perbincangan. Tidak ada kontra di antara pendapat-pendapat mereka. Kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting bagi kita, apa yang penting? Yang penting bagi kitanya taat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan berani buat benda maksiat. Rasul dah sampai, Quran sudah ada, maklumat telah diberi, tapi apa sikap mereka? Tengok ayat. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan, mana demi sungguhnya kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu melalui Rasul kami, akan tetapi, walakin, akan tetapi kebanyakan kamu telah menentangnya kerana kamu tidak suka kepada kebenaran itu. Ini yang kita takut ni. Ramai di kalangan manusia menentang, tak mau terima. Ayat ini Tuhan kata, tengok, pelajar tadabbur ni tanda surah Al-Mu'minun ayat 70. Bal ja'ahum bil haqqi wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka menentang, tak suka dengan benda yang benar. Baik.
timbul lagi soalan. Soalan dianya aktsarukum, kebanyakan mereka, dengan makna kullukum, semua kamu, semua puak kafir. Tapi kenapa dia guna uslub aktsaru, kebanyakan kamu? Ada ulama kata arada ru'asa wal qadah, maksudnya ketua-ketua tu ia menentang hak kafir kampung-kampung ni ikut aja. Bos tak setuju, kita tak setuju. Kalau bos setuju, kita setuju je. Sebab itu Allah gambarkan dengan kalimat walakin aktsarakum, kebanyakan kamu. Padahal hanya semua sekali yang menentang. Semua hak kafir itu lawan belaka. Yang beriman yang tak lawan. Tapi uslub ni dia panggil bila dia sandarkan kepada ketua. Kebanyakan kamu, mana bos kamu. Baik. Kita pergi kepada ayat 79. Am abramu amran fa inna mubrimun. Bahkan mereka yang kafir itu telah mengambil keputusan menjalankan satu rancangan hendak membunuh Rasul kami. Allahu Akbar. Bukan sakat tak mahu terima, nak bunuh lagi. Maka kami juga mengambil keputusan menggagalkan rancangan mereka. Tengok ayat ni. Munasabatul ayat. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bagaimana azab mereka dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga cara-cara perancangan jahat, buruk perangainya puak-puak kafir ni di dunia dulu dengan siapa? Dengan cara menjalankan satu konspirasi. Perancangan jahat. Untuk apa? Untuk nak menyekat Islam sampai mereka nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bunuh. Bukan sekat-sekat, mau bunuh sekali. Amramu amran am ahkama ulaikal musyrikun. Adakah mereka ni pandai sangat buat perancangan, buat strategi jahat untuk nak buat perancangan nak menyekat orang-orang yang beriman? Bukan sakat benci, buat perancangan untuk nak membunuh mereka. Benci itu satu. Kita ni ramai orang tak suka. Nah, tapi dia taklah siapa mereka nak penjarakan kita, ada juga. Tapi ada yang betul-betul berusaha nak jatuhkan orang ni, nak sekat orang ni, buat perancangan ni, hantar senarai-senarai nama orang-orang yang tak boleh berceramah. Semua ni konspirasi jahat belaka nak menyekat orang daripada menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla, yang menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak bersungguh pula. Orang-orang yang bawa ajaran yang pelik-pelik tu tak ada pula nampak bersungguh. Tapi bila kita ajak orang kepada kitab dengan sunnah, hak ni hak naik. Kata orang hak naik tocangnya, ni hak nak sekat buat ni. Tak ada masalah. Ini hak zaman kita, ni kita balik semula ke zaman kafir tu. Jadi Allah Ta'ala nyatakan bahawa kamu ni bukan sakat tak setuju nak membunuh lagi. Tapi fa inna mubrimun, kami ada perancangan sendiri untuk menyelamatkan rasul-rasul kami. Alhamdulillah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat perancangan, Allah ada perancangan, dan sebaik-baik perancangan yang telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kita keluar daripada Mekah dengan selamat sampai ke Madinah, menubuhkan negara Islam. Kemudian balik semula ambil Mekah daripada puak-puak kafir. Abi cerita puak dia. Baiklah. Maknanya orang kafir ni macam-macam lah. Nak buat perancangan-perancangan kan? Kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ni. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum
Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Patutkah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik-bisik sama sendiri. Mu jangan sangka, puak kafir. Mu ingat Allah Ta'ala tak dengar ke apa yang kamu rahsiakan, apa yang kamu duk bisik tu? Bisik untuk apa? Untuk buat perancangan jahat nak bunuh Nabi dan sebagainya. Jangan. Allah Ta'ala tahu belaka. Bala, bukan sebagaimana yang mereka sangka, bahkan wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan utusan-utusan kami, yakni para malaikat yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan. Malaikat tulis belaka hak mu cakap tu. Ni yang kita takut ni para jemaah sekalian. Kita nak lari tak boleh. Ni puak kafir ni sedap hati dia ni. Dia kata kita bisik ya Tuhan tak dengar. Tak dengar. Bila tak dengar, Allah Ta'ala tak ambil tindakan. Konon-kononnya. Maka Allah Ta'ala jawab, bala. Bahkan aku dengar semua. Kami dengar apa yang kamu rahsiakan, apa yang kamu berbisik, apa yang kamu lau, semua dengar. Wa malaikatunal hafazah. Malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang duk jaga kamu, kiraman katibin, yang duk menulis, yaktubun, menulis semua apa yang kamu cakap, apa yang kamu ucap, apa yang kamu buat. Wa sayujazzauna 'alaiha, kamu akan dibalas dengan apa yang kamu perlakukan itu. Jangan gitu lah. Dalam surah Al-Infitar, surah Infitar ayat 10 hingga 12, Allah kata wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah Ta'ala hantar mari malaikat jaga kita. Kiraman katibin, yang duk menulis segala amalan, segala perkataan, segala apa yang kita buat, dia tulis belakang. Jadi jangan duduk sedap hatilah kita ni, malaikat tak tahu. Sebab itulah bila ramai sangat orang duk berani ngutuk orang, mengeji orang dalam Facebook ke dalam grup WhatsApp. Saya pun keluar satu poster, tajuk dia malaikat belum pencen. Apa tajuk? Malaikat belum pencen. Mu kata apa? Malaikat tulis. Jangan duk main-main. Dalam grup ni, grup tertutup, close group. Malaikat masuk kat situ. Tak ada pun nombor telefon malaikat dalam grup ni. Ya, salam. Ili molek dia punya pemikiran. Nah, dia kata kita cek ni, ustaz kata malaikat ada dalam grup ni. Kita semok tengok tak ada pun nombor dia. Gua nak agak. Cerdik kau orang lagi ni cakap. Cerdik. Jangan main manusia ni, cerdik dia. Allahu akbar. Jangan main-main. Semua Tuhan Allah Ta'ala kata malaikat akan tulis. Yang kita bercakap, yang kita kecek, yang kita tulis, yang kita share dalam grup tertutup, dalam friend only, dalam apa saja pun, malaikat ada kat situ menulis. Hati-hatilah kita. Sebab itulah Abu Anas sentiasa bagi nasihat kepada dia dan kepada kita semua, iaitu apa yang kita nak baca, surat amalan yang kita nak baca depan Allah nanti, kitalah penulisnya di atas dunia ni. Kita tulis atas dunia ni. Mu nak tengok baca apa? Nak baca yang baik, buat yang baik. Nak baca yang buruk, buat yang buruk. Kita pun cari pasal di akhirat esok. Na'udzubillah. Allahul Musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah yang membantu kita dalam menjalani kehidupan ini, supaya Allah Ta'ala jadikan kita minal muttaqin, orang yang bertakwa.
Jadi kita letak tulis besar-besar, malaikat belum pencen. Mana malaikat ada tulis apa yang kita kata. Hari ni tak ada ke malaikat ni. Kita sendiri pun tulis apa yang kita buat. Betul tak? Tulis belakang ni. Dia gimana, dia makan apa, dia jumpa siapa. Dia solat di mana. Berapa dia habis Quran. Tulis belakang. Tak ada ke malaikat nak pula dah. Tak ada ke malaikat. Kalau kita tak tulis, malaikat tulis dah. Jangan ada main-main. Baik. Tamaklah perbincangan ringkas tentang tafsir ayat 74 sehingga 80. Sekarang ini kita berpindah kepada mengutip 5 faedah al-fawaid al-ilmiyah wal tarbawiyah. Yang pertama, faedah yang pertama kita nak kaji tentang ayat yang kedua. Ayat 77. Wa nadaw ya Malik. Mereka duk panggil, "Hei Malik, penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk." Mintalah dengan Allah supaya matikan kami. Supaya matikan kami. Timbul soalan. Ingat. Para pelajar, siap pen. Timbul soalan. Bagaimana mereka, dalam ayat ni Tuhan kata, mereka wanadau, mereka panggil malaikat. Dalam ayat yang lepas, Allah gambarkan mereka ni iblis. Maknanya tak cakap, diam. Wahum fihi mublisun. Mereka duk neraka diam ya. Ayat 75. Wahum fihi mublisun. Dalam neraka dia diam, berputus asa, tak cakap. Tiba-tiba ya Malik. Tengok ayat ni, adakah dia kontra? Jawab dianya tak ada. Ayat ini tidak bercanggah sama-sama dia. Tak bercanggah. Jawab yang pertama, tilka azminatun mutatawilah. Lama masa dalam neraka tu. Berbeza keadaan dia. Ada waktu dia diam. Iblis duduk diam, stres, tahu ke apa. Ada waktu dia cakap, yastaghisun, malaikat, tolonglah selamatkan kami, matikan kami. Maknanya, dua ayat ini tidak bercanggah. Dua ayat ini tidak bercanggah. Jawapan yang kedua, nida'um la yunafi iblasahum. Mereka panggil malaikat tidak menafikan mereka diam. Sebab dia diam tu kerana kecewa, kerana stres, kerana depression, macam-macam lah. Tapi tiba-tiba kadang-kadang dia rasa nak, iyalah, moga teruk sangat kena azab ni, minta lah dengan malaikat nak mati. Tulis pelajar, ayat ini tidak bercanggah sama dia, bahkan menyatakan keadaan ahli neraka. Ahwal tu makna keadaan. Ahwal dengan makna keadaan. Apa dia keadaan? Sekali begini, sekali begini. Itu sifat dia. Baik. Kita pindah kepada faedah yang kedua. Dalam ayat ni. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Dalam ayat ini ada dua perkara. Yang pertama, liyaqdi alaina. Yaqdi dengan makna al-imatah, minta mati. Malaikat, tolonglah minta dengan Allah, hilangkan nyawa kami nak mati. Bila mati, tak ada lagi azab. Orang mati, sebagaimana kata di ahli syair, mali jurhin bimayyitin ilam. Orang mati kita toreh dia, kita kerak dia tak sakit. Orang mati, kalau kita pergi cuek dia ngaduh ke tak? Dia geli ke tak? Mana kau? Kalau orang mati geli lari mu, betul tak? Ambil pisau toreh, tak rasa apa. Tapi tak boleh menghina mayat.
mengazabkan mayat tu. Mana dia kata liyaqdi, kami nak mati malaikat. Maka malaikat bagi jawapan yang tuntas. Dia kata apa? Qala innakum makisun. Ayat ini kamu kekal dalam neraka. Ayat ini menjadi dalil bahawa mereka tidak akan mati lagi. Bahkan mereka akan duduk dalam neraka sampai bila-bila. Ila ghairi nihayah. Tidak ada tempoh yang tertentu, tak boleh keluar dari neraka sebab mereka duduk atas landasan yang kufur. Na'udzubillah. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada perbuatan yang sangat buruk itu. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tengok ayat 78. Walakinna aktsarakum, tapi kebanyakan kamu telah menentang Nabi kerana kamu tidak suka kepada kebenaran itu. Jadi ayat ini fi hadhil ayah al-karimah su'alun ma'ruf. Maknanya Tuhan kata kebanyakan mereka. Bolehkah kita guna mafhum mukhalafah? Mana kita faham sebalik dia, bahawa qalilan minal kufar, ada di kalangan sedikit orang kafir itu yang apa dia tak benci kepada kebenaran, tapi mereka tak berani nak terima. Ni sedap juga ni. Jawab dianya. Al-jawab, sebahagian ulama tafsir kata bi anna qalilan minal kufar, ada di kalangan orang kafir itu dia tahu Nabi betul. Dia tahu Nabi betul, apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Mereka tidak benci kebenaran, tetapi mereka tak berani nak beriman kerana takut ditentang oleh puak-puak dia. Dia panggil sababu al-anafah wal istinkaf. Takut dicela, dicerca, dikritik oleh puak-puak kafir, anak beranak dia juga. Mereka kata dia ni buai baka, tinggal agama tok nenek, sebagaimana yang masyhur daripada kisah Abu Talib. Abu Talib pak saudara Nabi. Bila Nabi ajak dia masuk Islam, dia nak. Dia pun tahu Nabi betul. Daripada kecil dia jaga. Tapi oleh kerana dia disekat oleh mendiang Abu Jahal, Abu Talib pun tak berani nak mengucap 2 kalimah syahadah. Keluar sebuah video orang duk tular ni sekarang ni. Ada pendakwah ni bawa satu pandangan yang pelik. Dia kata Abu Talib Islam. Abu Talib masuk Islam. Bahkan dia condemn pandangan majoriti ulama yang mengatakan tidak masuk Islam. Ramai ulama tafsir kata innaka la tahdi man ahbabta. Ayat ini turun kepada Abu Talib. Dia kata tidak, Abu Talib Islam. Sekarang dia jangan main. TikTok ni sekali dia keluar, kebengungan Abi Hurairah. Ramai kata betul ke pendapat ni? Kata tidak. Pendapat ramai majoriti ulama mengatakan Abu Talib tak masuk Islam. Sebab itulah bila Abu Talib mati, Abbas, adik-beradik yang mari tanya Nabi SAW, ya Muhammad, apa yang kamu mampu buat kepada pak saudaramu yang duk jagamu, duk didik, duduk apa dia, ngasuhmu? Nabi kata, huwa fi dhah innar. Mana duduk pinggirnya neraka. Kalau tidak kerana aku duduk dalam. Jelas hadis tu. Jadi rasa-rasanya para pendakwah berhati-hatilah. Kalau nak keluar video-video yang menyebut tentang benda-benda macam ni, bagi penjelasan yang jelas. Kalau duk main setakat TikTok agak ramailah hak peningnya. Jadi di sini kesimpulan yang kita boleh buat, zaman kita ini pun ramai orang yang tahu benda benar. Bila kita kemukakan pandangan ini, pandangan para ulama Islam, di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan perbuatan ulama-ulama yang besar, amalan-amalan yang sahih daripada Nabi, pada ulama, ramai yang tahu. Oh bagus Ustaz, terima kasih kerana beri. Tapi mereka tak mampu nak ubah sebab bercanggah dengan amalan masyarakat. Hati-hati tuan-tuan, menyesal kita di akhirat esok. Aku dengar ustaz cakap ini bacaan ini yang warid daripada Nabi, tapi kita tak berani nak ubah. Kenapa tak ubah? Sebab takut orang kata.
Ingat. Ni banyak ni amalan-amalan pelajar-pelajar kita ni. Dah. Zikir lepas solat pun. Nak ubah zikir lepas solat tu berpayah dah. Dah, takut bercanggah dengan orang kampung lah. Kita belajar ilmu. Kenapa kita tak boleh nak kembangkan, nak amalkan ilmu kita semata-mata takut orang kata. Habis bila nak selesai masalah? Allahul musta'an. Tengok. Lepas tu Tuhan kata walakin aktsara. Ramai di kalangan mana mafhum mukhalafah ada di kalangan mereka yang tahu benar tapi tak berani nak ikut. Jadi untuk apa ni fiqhul hayah, kita juga kalau kita tahu benar-benar ikut. Oh, saya tak berani ustaz nak buat ni. Kalau buat macam ni orang tuduh macam-macam. Habis sampai bila nak selesai masalah. Tak main takut korang. Kita tak takut ke Tuhan. Kita tak malu dengan Nabi. Hak Nabi ajar kita tak nak ikut. Pergi ikut orang lain sebab takut orang kata. Itu je. Yang keempat, ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Tengok ni. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Rasul-rasul kami mencatat. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, liya'lamu, kamu kena tahu bahawa ilmu Allah Ta'ala itu sama je. Dalam gelap ke, dalam cerah. Waktu berbisik ke, waktu pakai mic. Sama je bagi ilmu Allah Ta'ala sama. Tuhan tahu belaka. Kalau benda yang kamu cakap tu baik, dia beri pahala. Apa yang kamu cakap tu buruk, kamu boleh bala. Malaikat tetap menulis kata-kata yang pelik. Allahu Akbar. Jadi kita ni, hati-hati para jemaah sekalian bahawa ayat ini memberi amaran keras kepada kita bahawa kita jangan berani buat maksiat ketika bersendirian. Kalau benda tu maksiat waktu zahir, maksiatlah ketika tak ada orang pun. Ini kita yang takut hari ni. Waktu orang zahir depan orang ni, nampak warak molek. Tapi bila tak ada orang, lain macam dia. Baiklah. Semalam, petang kemari, ada orang mari pelik sini. Pelik dia. Dia kata lepas solat asar, dia mari. Dia kata nak jumpa ustaz ni, saya nak betul tentang kepahaman saya. Kata apa dia yang awak faham? Dia kata ada 4 soalan. Nak dengarkan soalan dia ni. Nak dengar ke tidak? Soalan dia yang pertamanya, Allah Ta'ala duduk di mana? Kata, hak ni. Soalan dia, Allah Ta'ala duduk di mana? Allah Ta'ala sedang buat apa sekarang? Apa benda yang Tuhan tak buat? Kata, tengok. Dia kadang-kadang, kita kena ingat, para pelajar sekalian, orang-orang yang main dengan ilmu batiniah ni, dia mula tanya soalan macam tadi, pelik-pelik. Tuhan buat apa sekarang? Tuhan buat apa ni? Tak boleh jawab. Awak kena ikut saya belajar. Ustaz-ustaz duduk mengajar masjid tu tak erti belakang tu. Tu hak zahir belakang tu. Dia panggil perangkap. Tuhan buat apa sekarang? Bukan kerja kita tahu Tuhan apa. La yas'alu amma yaf'al. La yus'alu amma yaf'al. Tuhan tidak boleh ditanya dia buat apa. Yang kita tanya, kita tu buat apa. Jadi soalan pelik-pelik dia mari. Amin. Jangan. Baiklah. Yang penting bagi kita para pelajar sekalian, ayat ini ayat akidah. Akidah kita, Allah Ta'ala maha mendengar. Dalam apa semua keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka pada waktu itu akan dibalasnya kepada kita. Karena itu dalam Quran banyak terdapat ayat-ayat Allah Ta'ala sebut tentang pendengaran dan penglihatan. Dan juga kesan daripada itu, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, supaya kita kenal Allah. Allah Ta'ala ni berkuasa. Bila berkuasa, dia boleh balas kepada kita. Satu, Allah Ta'ala tu aliman, mengetahui. Bila dia tahu, dia balas dengan keadilan. Faham tu ayat? Tulis ayat ni. Bila kita kenal Allah Ta'ala berkuasa, mana kita tahulah Allah Ta'ala ni mampu untuk menjatuhkan hukuman. Sebab dia berkuasa. Bila kita tahu Allah Ta'ala tu dengan ilmu dia,
Maknanya kalau dia jatuh hukuman dengan ilmu, bermakna Allah Ta'ala tak melakukan kezaliman. Dia balah orang baik, balah baik. Orang buruk, balah buruk. Faedah yang kelima, penutup. Ayat yang sama lagi 80. Ayat ini mengajar kepada kita, Allah Ta'ala dengar apa yang kita cakap, yang zahirnya, yang batinnya. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat secara zahir, secara tersembunyi. Maka kata di para ulama tadabbur, ihris. Mana hendaklah kamu, tulis ni, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjaga penampilan diri kamu. Jangan keluar mulut daripada mulut kamu kecuali perkataan yang Allah Ta'ala suka dengar. Allah Ta'ala suka dengar kita bercakap baik, kita berzikir, kita baca Quran, kita nasihat kepada orang. Itu Tuhan suka dengar. Jangan keluar perkataan yang Tuhan tak suka dengar. Mengumpat orang, maki orang, mengutuk orang lah. Kita tahu Allah Ta'ala mengetahui, maka kita buatlah perbuatan yang Allah Ta'ala suka. Di mana Allah Ta'ala suka kita ada situ, munculkan diri kamu di situ. Ada dalam riwayat mengatakan ada beberapa tempat Tuhan nak tengok kita ada situ. Tulis. Di antara tempat Tuhan nak tengok kita ada di masjid, dalam majlis ilmu, ketika orang sakit kita ziarah, ketika orang mati kita solat jenazah, iring dia sampai kubur, ketika orang berkelahi kita pergi nasihat, ketika Islam terancam kita pergi berperang. Maknanya kita naklah munculkan diri kita di tempat Tuhan nak tengok kita ada. Dan jangan sekali-kali kamu muncul di tempat yang Tuhan tak nak tengok kita ada. Tempat maksiat, tempat mungkar, tempat benda tak baik, jangan hadirkan diri kita di sana. Tempat-tempat maksiat, saya nak pergi berdakwah. Nak pergi berdakwah ada uslub dia, bukannya pergi duduk menompak dalam apa ni tempat-tempat maksiat. Hati-hati para pelajar sekalian. Alhamdulillah, tamatlah 5 faedah yang dapat kita kutip daripada ayat yang kita baca pada hari ini. Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan baca lagi ayat yang ke-81 dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.